Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran subjek sirah di bawah tajuk peristiwa hijrah ke Habsyah dan Yasrib, iaitu di Madinah. Unit 1, hijrah ke Habsyah dan layanan Raja Habsyah. Hijrah Rasulullah SAW merupakan satu peristiwa yang sangat penting yang berlaku dalam sejarah dakwah Rasulullah SAW bagi mengembangkan lagi agama Islam dan membina sebuah kehidupan yang baru untuk umat Islam. Okey, penghijrahan ini berlaku kepada dua tempat, iaitu pertama hijrah ke Habsyah dan hijrah ke Madinah. Okey, nama lama bagi Madinah dulu, Madinah ni nama dia Yasrib dan ditukar kepada Madinah. Okey, hijrah ke Habsyah berlaku dua kali, iaitu pada kali yang pertama dan hijrah ke Habsyah kali yang kedua. Sebelum Ustazah cerita tentang penghijrahan umat Islam ke Habsyah, kita tengok dulu apa itu pengertian hijrah. Okey, hijrah dari segi bahasa meninggalkan, memutuskan ataupun perpindahan. Okey, maksud hijrah ni ialah perpindahan. Contoh perpindahan daripada Kuala Lumpur ke Melaka ataupun Kuala Lumpur ke Johor, maksudnya berpindah. Okey, dari segi istilah, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maksudnya kita ada perpindahan ataupun perubahan daripada yang tidak baik kepada yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik lagi. Okey, dari segi sejarah Islam, perpindahan orang Islam dari kota Mekah ke Habsyah dan Madinah. Okey, ini merupakan pengertian hijrah. Okey, kita tengok seterusnya, slide yang seterusnya tentang penghijrahan umat Islam ke Habsyah. Okey, kita tengok kenapa perlunya hijrah. Okey, kenapa umat Islam perlunya berhijrah daripada Mekah ke Habsyah ataupun Madinah. Okey, yang pertama, kenapa perlunya hijrah ni adalah untuk menyelamatkan orang Islam daripada siksaan kaum Quraisy. Okey, setelah agama Islam disebarkan secara terbuka, penduduk Quraisy tidak dapat menerima Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang kafir Quraisy ni menyeksa siapa sahaja yang menganut agama Islam. Mereka diseksa, dibunuh, dan antara sahabat yang menerima seksaan daripada kaum kafir Quraisy ni ialah Bilal dan Yasir. Okey, selain itu umat Islam juga ramai yang menganut agama Islam ni akan diseksa dan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Okey, untuk disebabkan itu, untuk menyelamatkan orang Islam daripada seksaan kaum kafir Quraisy ni, maka perlulah hijrah daripada Mekah ke Habsyah. Okey, yang kedua, untuk memelihara diri, keluarga dan harta benda orang Islam. Okey, daripada terus orang kafir Quraisy menyeksa dan membunuh kaum Islam, maka perlunya penhijrahan. Okey, yang ketiga, memperkukuhkan kedudukan Islam. Okey, untuk kukuhkan lagi kedudukan Islam, maka perlunya penhijrahan. Okey, yang keempat, strategi untuk menyebarkan Islam seterusnya membina sebuah negara Islam. Okey, disebabkan penduduk Mekah tidak dapat menerima Islam, maka perlu ada satu perubahan ataupun strategi yang Rasulullah SAW lakukan untuk memantapkan lagi penyebaran agama Islam, untuk menyebarkan lebih luas lagi tentang Islam. Okey, maka berlakunya perhijrahan.
Hijrah ke Habsyah kali pertama. Okey, bila berlakunya hijrah ke Habsyah kali pertama ni? Okey, berlaku pada bulan Rejab 615 Masihi, tahun kelima kerasulan. Okey, awak semua kena ingat tarikh bila berlakunya hijrah ke Habsyah. Okey, bila berlaku iaitu pada bulan Rejab 615 Masihi, tahun kelima kerasulan. Okey, apa maksud tahun kelima kerasulan ni? Bermaksud sudah 5 tahun Nabi dilantik menjadi Rasul. Okey, berapa bilangan yang terlibat dalam hijrah kali pertama ni? Okey, seramai 16 orang yang terlibat, iaitu 12 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Berapa ramai? Iaitu 16. Okey, 12 lelaki, 4 perempuan. Okey, antara sahabat yang terlibat dalam hijrah kali pertama ni ialah Osman bin Affan yang dilantik sebagai ketua rombongan, dan Zubair bin Awan, Abdul Rahman bin Auf, Ruqayyah binti Muhammad. Okey, ni antara sahabat-sahabat yang terlibat dalam penghijrahan kali pertama. Selain sahabat dan juga umat Islam yang terlibat seramai 16 orang. Okey, sebab penghijrahan ke Habsyah kali pertama ni adalah untuk pertama menyelamatkan agama dan diri dari seksaan musyrikin Quraisy. Yang kedua, terdapat umat Islam yang terbunuh akibat seksaan orang Quraisy seperti keluarga Yasir, menyebabkan Nabi Muhammad SAW mengarahkan kaum muslim Mekah berpindah ke Habsyah. Okey, Nabi dah tak tahan, dah tengok masyarakat Islam disiksa dan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Okey, sebab yang ketiga, mereka bergerak secara senyap pada waktu malam menuju ke laut dan menumpang kapal dagang yang kebetulan akan berlayar ke Habsyah. Okey, dalam hijrah ni umat Islam yang berhijrah seramai 16 orang ni, mereka menumpang kapal dagang yang hendak berlayar ke Habsyah untuk berniaga. Okey, dalam hijrah yang pertama ni, mereka keluar secara senyap-senyap, okey, untuk berhijrah ke Habsyah. Hijrah ke Habsyah kali kedua. Okey, setelah berlakunya penghijrahan kali pertama, berlaku pula penghijrahan kali kedua. Okey, sedikit demi sedikit umat Islam daripada Mekah keluar daripada seksaan kaum kafir Quraisy dan berhijrah ke Habsyah. Okey, bila berlakunya hijrah ke Habsyah kali kedua ni? Okey, berlaku pada tahun ke-7 kerasulan Nabi Muhammad SAW, iaitu 617 Masihi. Okey, bila berlaku? Tahun ke-7 kerasulan Nabi Muhammad SAW. Okey, berapa jumlah penghijrahan untuk kali kedua ni? Kalau kali pertama hari tu kan 16. Okey, untuk kali kedua ni seramai 111 orang, iaitu 83 orang lelaki dan 28 orang perempuan. Okey, makin ramai daripada hijrah kali yang pertama. Okey, kali kedua ni ramai sedikit daripada kali yang pertama. Okey, seramai berapa orang? 111 orang, 83 orang lelaki dan 28 orang perempuan. Okey, penghijrahan kali kedua ni diketuai oleh siapa? Okey, ketua bagi hijrah kali kedua ni ialah Ja'far bin Abi Talib. Okey, siapa Ja'far bin Abi Talib ni? Beliau ialah sepupu Rasulullah SAW. Okey, kena ingat siapa sepupu Rasulullah SAW. Okey, sebab penghijrahan untuk kali kedua ini kerana tidak tahan dengan penindasan dan penyiksaan terhadap orang Islam yang semakin hebat. Okey, orang kafir Quraisy ni makin teruk, makin keras dia menyeksa orang-orang Islam.
Okey, disebabkan Nabi Muhammad dah tak tahan dah tengok umat Islam diseksa, dibunuh, makin teruk penyeksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ni, maka berlakulah perhijrahan untuk kali kedua yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Yang disertai seramai 111 orang yang berlaku pada tahun ke-7 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layanan Raja Habsyah terhadap umat Islam yang datang ke Habsyah. Okay, setelah berlakunya perhijrahan kali pertama, kali kedua, kita tengok macam mana layanan Raja Najasyi terhadap umat Islam yang datang ke Habsyah. Okay, kehadiran umat Islam ke Habsyah diterima baik oleh Raja Najasyi yang memerintah Habsyah ketika itu. Okay, Raja Najasyi berjanji untuk memberi perlindungan kepada orang Islam yang datang ke Habsyah pada ketika itu. Okay, Raja Najasyi ni terkenal dengan sikap seorang yang baik, adil dan bijaksana. Dia telah menerima secara baik dan gembira dengan kehadiran umat Islam ke Habsyah pada ketika itu. Okay, disebabkan penerimaan yang baik daripada Raja Najasyi ini menyebabkan orang kafir Quraisy berasa bimbang dan ingin mengaturkan strategi untuk supaya Raja Najasyi mengusir umat Islam daripada Habsyah. Okay. Apa yang orang kafir Quraisy lakukan? Mereka telah mengutuskan Amru bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk berbincang dan menyampaikan pelbagai hadiah kepada Raja Najasyi dengan harapan orang-orang Islam diusir dari Habsyah. Okay. Apa tindakan Raja Najasyi apabila menerima hadiah ataupun rombongan daripada kaum kafir Quraisy ni? Okay, Raja Najasyi telah menolak permintaan utusan-utusan tersebut. Okay, Raja Najasyi tak terima pun hadiah tu. Dia telah tolak dan merasa berpuas hati apabila mendengar penjelasan daripada Ja'far bin Abi Talib tentang agama Islam. Okey, Ja'far bin Abi Talib ni telah menerangkan kepada Raja Najasyi tentang Islam yang mereka anuti. Okey, Ja'far bin Abi Talib ni cakap Islam mengajak umatnya supaya membebaskan perhambaan dan menjaga hubungan silaturahim sesama manusia dan sentiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Okey, ajaran yang dibawa oleh Islam ini, yang dianut oleh umat Islam ini telah membuka pintu hati Raja Najasyi tentang kebaikan ajaran Islam ini dan membuka hati beliau untuk memeluk Islam. Okey, beliau telah memeluk agama Islam akibat daripada ajaran Islam iaitu menyeru kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Okey, selepas itu penyebaran agama Islam di Habsyah diteruskan tanpa gangguan daripada orang kafir Quraisy lagi dan dapat diterima dengan baik setelah Raja Najasyi juga terus memeluk agama Islam. Okey, setakat ini dahulu tentang tajuk untuk kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya pada slide yang seterusnya pada minggu hadapan. Ustazah harap awak dapat ambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa yang kita belajar pada kali ini. Okey, Ustazah harap awak dapat siapkan nota ringkas ataupun peta minda daripada slide yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.